sejahtera dan salam Michaelian kepada semua rakan penolong kanan, barisan guru dan anak-anak murid yang dikasihi. Terlebih dahulu, saya merakamkan rasa kesyukuran kepada Tuhan kerana dengan izinnya, warga sekolah SM St. Michael Penampang dapat bersama-sama menyempurnakan majlis pelancaran Nilam tahun 2022. Matlamat utama Nilam atau Nadi ilmu amalan membaca ialah membina tabiat membaca yang berkekalan dalam kalangan murid dan seterusnya mewujudkan masyarakat Malaysia yang cintakan budaya membaca dan budaya cintakan ilmu. 3 elemen program Nilam ialah rekod membaca, pengesahan pembacaan dan seterusnya pengiktirafan. Setiap murid merekodkan buku yang dibaca dalam buku rekod membaca Nilam. Pengesahan rekod bacaan murid dilaksanakan oleh guru kelas dan juga guru pusat sumber. Dan seterusnya, pengiktirafan diberi kepada murid berdasarkan bilangan buku yang dibaca. Murid-murid yang dikasihi, sifat suka membaca ialah satu amalan mulia yang seharusnya dijadikan budaya seumur hidup. Membaca adalah langkah untuk menimba ilmu, memperkayakan maklumat, ilmu pengetahuan dan kebolehan dalam pelbagai bidang. Ilmu pengetahuan dan maklumat membolehkan kita mempertingkatkan taraf hidup, mampu berdaya saing dan bergerak maju dalam dunia kini yang semakin mencabar dan juga dalam dunia VUCA ini. Justru itu, saya sangat berharap murid-murid dan semua rakan guru SM St. Michael Penampang dapat menanamkan minat membaca dalam diri masing-masing. Inilah suatu amalan yang harus dipuji dalam usaha kita melahirkan modal insan cemerlang yang akan menjadi aset terpenting negara. Semoga warga SM St. Michael Penampang akan terus marah ke hadapan serta berjiwa kental dalam menghadapi dunia VUCA ini. Saya juga menyeru kepada semua murid dan juga rakan guru-guru untuk berkunjung ke pusat sumber sekolah dan juga rangkaian ilmu di kawasan sekolah, serta gunakanlah kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh pusat sumber sekolah dengan sebaik yang mungkin bagi memenuhi objektif Nilam. Membaca sebuah buku sama seperti melangkah setapak ke hadapan. Semakin banyak pembacaan yang dilakukan, semakin banyak ilmu yang diperoleh. Maka itu, ambillah masa sekurang-kurangnya 10 minit sehari untuk membuat pembacaan sekaligus merekod Nilam anda. Dengan ini, saya dengan sukacita dan bangganya merasmikan majlis pelancaran Nilam SM St. Michael Penampang bagi tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Ora et labora.
everyone, I am Eva Danika Dai. Dan saya, Jesra Jiplul Minjon. Kami merupakan tokoh nilam SM St. Michael Penampang bagi tahun 2022. Today, we will be reviewing one of our favorite books. Buku-buku yang akan kami ulas ini bukan sahaja memberi pengajaran yang tinggi, but it also gives us more knowledge. So, the book that I will be reviewing is a book entitled The Fault in Our Stars by John Green. It's a story about a girl named Hazel, suffering from cancer. She met fellow Augustus Waters at the Cancer Kids support group, who came to support his friend. He too can relate with Hazel regarding cancer, as he had cancer before, but it is said to be cleared after he amputated his legs. After time, the both of them fell for each other. However, Hazel knew she could die at any moment, so they decided they should at least travel together. Sadly, it became Augustus' last days, as the cancer cell in his body has resurfaced, spreading rapidly. It goes to show that in life, you should be grateful for the time you have. buku yang akan saya ulas pula ialah buku yang berjudul Pahlawan Sabah dan Sarawak, salah satu hasil karya Rohailiza Kasim. Buku ini menjelaskan tentang pahlawan yang telah berkorban demi membawa kebebasan kepada negeri Sabah dan juga negeri Sarawak, yaitu antara negeri di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Antara pahlawan yang terkenal di Sabah adalah Mat Saleh. Ia mengambil alih tugas bapaknya, Datu Balu, sebagai ketua kampung di daerah Lingkabol dan juga Sungai Sugut, untuk memimpin orang Sabah menentang Inggris. Iktibar yang diperoleh daripada buku ini adalah kita harus berani berkorban demi mendapatkan kebebasan yang sewajarnya. Thus comes to the end of our book review. Before we end, I encourage all of us to take upon this habit of reading books. Kerana buku itu umpama kunci masa hadapan. That's all from us. Nadi Ilmu Amalan Membaca. Sekian dan terima kasih. Hello guys. So, ini adalah tata cara mengisi nilam dengan betul. Bagi contoh dalam video ini, saya akan mengambil bahan buku dan bahan bukan buku. Kita akan memilih buku cerita Singa yang Tidak Berakal. Langkah pertama adalah dengan menulis tarik Anda membaca buku tersebut. Langkah kedua adalah dengan menulis title atau judul buku tersebut. Langkah ketiga adalah dengan mencari tahun terbit buku tersebut. Tahun terbit buku boleh didapati pada muka surat pertama atau pada muka surat terakhir. Seterusnya adalah dengan mencari penerbit buku. Penerbit buku boleh didapati pada muka hadapan atau muka surat pertama buku tersebut. Langkah seterusnya adalah dengan mencari pengarang atau author yang telah menulis buku tersebut. Selalunya, pengarang boleh didapati pada muka hadapan buku atau pada muka surat pertama buku. Kemudian, Anda perlu menulis jumlah muka surat buku tersebut dan juga memilih sama ada buku tersebut adalah cerita rekaan, yaitu fiction, atau cerita fakta atau benar, yaitu bukan fiction. Langkah ketujuh adalah dengan menentukan bahan buku Anda. Sekiranya bahan yang Anda baca adalah buku cerita dan bukan buku digital, Anda tidak perlu menulis jenis bahan buku tersebut. Langkah ke-8 adalah dengan menentukan bahasa yang digunakan dalam buku tersebut. Langkah yang terakhir adalah dengan menentukan aktiviti Anda. Aktiviti ini dipilih oleh Anda sendiri mengikut aktiviti yang Anda ingin lakukan. Sekiranya Anda ingin membuat rumusan tentang buku ini, Anda boleh menanda ke ruang rumusan. Anda boleh membuat lebih daripada 2 aktiviti, tetapi Anda tidak dibenarkan membiarkan ruang tersebut kosong. Seterusnya, kita beralih ke bahan bukan buku. Bagi bahan ini, saya akan memetik sebuah artikel bertajuk 10 Quick Tips for Successful Exam Preparation. Seperti biasa, langkah pertama adalah tuliskan tarik Anda membaca bahan tersebut. Kemudian, tuliskan judul artikel. Seterusnya, tuliskan tarik tahun terbit, penerbit, serta pengarang artikel tersebut. Memandangkan bahan ini adalah sebuah artikel, Anda tidak perlu menulis jumlah muka surat bahan tersebut. Artikel ini adalah artikel jenis fakta yang mengajar kita untuk bersedia dengan peperiksaan kita. Maka, artikel ini adalah bukan fiction.
Langkah seterusnya adalah dengan menulis jenis bahan serta memilih jenis bahasa yang digunakan di dalam artikel tersebut. Akhir sekali, Anda perlu memilih aktiviti yang ingin Anda lakukan, sama ada rumusan artikel tersebut, bercerita tentang artikel tersebut ke rakan-rakan Anda, atau lain-lain lagi. Sampai sini saja tata cara mengisi buku nilam. Sehingga kita jumpa lagi di lembaran yang akan datang. Membaca Jambatan Ilmu. Bye! Okey, sakit apa? Doktor, bila saya pegang dada saya rasa sakit. Pegang kaki pun rasa sakit. Pegang pinggang pun rasa sakit. Macam mana ni, doktor? Jari awak kan patah, punya passion. Aku tak suka hospital. Aku tak suka bau dia, aku tak suka tengok orang sakit. Dan aku tak suka tengok doktor sebab dia orang mengingatkan aku yang aku pernah ada cita-cita nak jadi seorang doktor. Tapi aku tak boleh nak bezakan meiosis dengan mitosis masa exam biologi. By the way, soalan tu 15 markah. Okey, aku pernah masuk hospital 2 kali. Tak, aku tak kerja kat situ. Okey, benda ni start bila aku rasa sakit kat perut belah kanan aku. Setiap malam aku akan menangis sebab sakit dia memang aku dah tak boleh tahan sangat dah. So, mak aku pun bawa lah aku pergi klinik. And nak dipendekkan cerita, doktor sahkan yang aku ada penyakit appendicitis. Atau orang Malaysia panggil appendix. Untuk korang yang tak tahu appendicitis ni apa, kat usus besar kita ada satu organ tak berguna nama dia appendix. Okey? Appendix tu dia mengalami edema. Diam kau ingat aku student medik. So, nak dijadikan cerita, lepas aku pergi check dengan doktor, doktor cakap aku kena tahan dekat ward sebab kalau nak rawat benda ni, doktor kena bedah aku lepas tu buang appendix dalam perut aku tu. Minta maaf puan, tapi kita kena tahan dia dekat ward. Tu lah, banyak sangat main game. So, aku pun kenalah tahan kat ward. And then satu malam ni ada pesakit baru masuk dan dia baring kat katil sebelah aku. Sepanjang dia kat sebelah aku just dengar dia cakap, "Au, sakit, au, au." Pun tak diam. So, aku pun tanya nurse yang kerja dekat situ dia ni sakit apa. And nurse tu cakap, "Oh, dia ke? Dia baru lepas operate buang appendix." Lepas aku tengok budak kat sebelah aku yang sakit gila-gila lepas kena operate tu, sumpah aku tekad aku tak nak kena operate. So, apa yang aku buat? Dalam 3 hari aku kat hospital tu, aku ulang-alik solat hajat setiap malam sebab tak naknya kena operate. Aku bukan nak riak, tapi 3 hari tu lah solat hajat yang paling konsisten aku pernah buat. Kalah solat hajat yang sekolah buat masa nak SPM dulu. Lepas 3-4 hari berdoa dan solat hajat, alhamdulillah sakit aku makin lama makin hilang. And doktor pun tak tahu macam mana aku boleh terlepas daripada kena bedah. Aku tak ingat apa yang doktor cakap pasal penyakit appendix aku tu. Tapi kita assume yang dia dah move on. Mungkin dia dah sedar yang dalam banyak-banyak organ dalam badan manusia dia paling tak berguna sekali. So dia decide untuk cari kerja dan melabur dalam forex. I don't know. Selepas aku dah boleh discharge daripada ward, pagi tu pun aku bangunlah pergi sekolah macam biasa. Tapi pagi sebelum pergi sekolah tu, aku lukis kesan jahitan kat perut aku pakai pen.
Aku sajalah nak prank member-member aku sebab aku tahu nanti mesti diorang nak tengok bukti yang aku kena operate. Macam yang aku agak satu kelas nak tengok bekas jahitan kat perut aku. So aku pun tunjuklah lukisan aku tu kat diorang. Ada yang tak percaya dan ada yang cuba tarik benang yang aku lukis tu. Okey, kali kedua aku masuk hospital sebab aku kena demam denggi. Korang takkan percaya masa bila aku kena demam denggi tu. Masa aku tengah SPM. Dalam banyak-banyak time aku boleh masuk hospital, aku masuk hospital masa tengah SPM. Okey, cerita dia macam ni. Sekolah aku ni jenis yang boleh pilih nak duduk asrama ke tak. Aku memang tak duduk asrama, tapi minggu nak SPM tu member-member aku ajak aku duduk asrama sebab asrama dah ada banyak tempat kosong. Sebab budak-budak tingkatan 1 sampai tingkatan 4 semua dah balik rumah masing-masing. Jom lepak asrama Wan. Nanti boleh buat study group. Kau baca chapter ni, kau baca chapter ni, nanti explain kat aku. Aku pun tidur kat asrama, bla bla bla, asrama tu kotor and aku kena denggi masa duduk kat situ. So cerita dia start masa aku tengah jawab paper fizik. Masa aku tengah jawab tu, aku ulang alik tandas dalam 3-4 kali sebab nak muntah. Pengawas peperiksaan pun macam syak aku nak meniru sebab banyak sangat pergi tandas. Wait a minute. Awak bukan anak kartun, bukan? Okey, pergilah. And lepas habis exam, mak aku bawa aku pergi hospital and masa tu badan aku memang dah lemah gila. Lepas tu ada seorang nurse ni cucuk jarum kat tangan aku. Aku tak sure dia ambil darah ke atau dia sumbat apa-apa dalam badan aku sebab masa tu aku tengah macam separuh sedar. And for your information, aku ni jenis orang yang tak takut jarum. Tak macam orang tu. Tapi masa kejadian tu, aku tak tahu yang cucuk aku ni nurse practical ke apa. Jarum yang masuk kat tangan aku tu, dia tak statik. Dia bergoyang-goyang. Sebab masa nurse tu cucuk, tangan dia yang lagi satu tu tengah try nak capai barang kat ujung meja. So disebabkan sakit daripada jarum yang bergoyang-goyang dalam tangan aku tu, aku pengsan. Tapi sebelum aku pengsan tu, aku ingat lagi. Aku dengar dia orang cakap, "Dek, jangan tidur, Dek. Bangun, Dek. Dek, jangan tidur, Dek. Jangan tidur." Tapi aku tak tahan sangat sakit dia, so aku pengsan juga sampai tengah malam. And sedar-sedar je aku ada atas katil hospital and doktor cakap aku mungkin kena demam denggi. Dan salah satu simptom yang aku kena hadap, radang kulit. Kulit tangan dengan muka aku tak boleh gerak langsung. Kalau gerak, sakit. And even kalau ada doktor buat lawak untuk ceriakan hari aku pun, aku memang tak boleh senyum langsung. Tapi mungkin memang doktor tu tak kelakar. And guess what? Aku ada exam chemistry lagi 2 hari. Dan badan aku memang tak larat gila nak study walaupun mak aku hantar aku buku untuk aku study. Ma, macam dah tak boleh score SPM ni. Macam kena jadi YouTuber ni. Diam! Tapi aku study juga setakat yang aku mampu dan masa hari exam chemistry, aku jawab exam tu dekat hospital dengan member aku kat sebelah. Dia pun kena denggi kak. And 2-3 hari lepas tu, Alhamdulillah aku sihat balik and dapat habiskan saki-baki exam aku. Kalau korang tak nak jadi macam aku, masuk hospital 2 kali, jagalah kesihatan dan pemakanan korang. Masa aku kecil dulu, mak aku selalu paksa aku telan benda alah spirulina yang warna hijau tu untuk kesihatan aku. Tapi sekarang, aku telan vaksin je kot.